Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV. Saya Cikgu Siva akan mengajar subjek ekonomi untuk tingkatan 5. Tingkatan 5 Ekonomi. Tema 1, Ekonomi dan Kerajaan. Subtopik 1, Peranan kerajaan dalam ekonomi. Ekonomi dan kerajaan, peranan kerajaan dalam ekonomi. Unit 4, Matlamat kerajaan untuk kebajikan dan kemakmuran negara. Pelajar-pelajar sekalian, bab ini menjadi kesimpulan kepada topik yang kita pelajari, iaitu peranan kerajaan dalam ekonomi, di mana cikgu akan kaitkan bagaimanakah ketiga-tiga komponen yang telah kita pelajari sebelum ini disimpulkan di dalam bab ini, kerana ketiga-tiga komponen ini mempunyai saling kaitan di antara satu sama lain. Sebab itulah, topik yang kita pelajari dalam subtopik yang pertama di bawah ekonomi dan kerajaan dipanggil peranan kerajaan dalam ekonomi. Berdasarkan kepada kaca TV anda, pelajar-pelajar, apa yang anda lihat, matlamat kerajaan telah pun cikgu ajar, iaitu sebagai pengeluar dan majikan. Dalam subtopik yang pertama, dalam slide yang kedua ataupun subtopik yang kedua, kita telah lihat bagaimana kerajaan memainkan peranan penting untuk menjaga ataupun mencapai objektif makroekonomi negara seperti peluang pekerjaan yang tinggi, inflasi yang rendah dan kestabilan ekonomi. Dan subtopik yang ketiga ataupun topik yang ketiga telah pun cikgu ajar, iaitu mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif, di mana telah cikgu ajar bagaimana kerajaan memperkenalkan dasar-dasar seperti harga kawalan, cukai dan subsidi yang merupakan di antara cara bagaimana kerajaan mengawal eksternaliti negatif dan juga mengawal selia pengeluar. Maka di sini, dalam topik ini, kita akan lihat bagaimanakah ketiga-tiga matlamat ini bersatu atau dipanggil saling kait. Pelajar-pelajar sekalian, seperti yang telah cikgu katakan tadi, kerajaan bukan sahaja berperanan sebagai pengeluar dan majikan. Terdapat pelbagai jenis peranan yang perlu dimainkan oleh kerajaan. Sebab itulah, bukan sahaja termaktub kepada pengeluar dan majikan, maka kerajaan juga turut menjaga ekonomi negara, kesejahteraan masyarakat dan pada masa yang sama alam sekitar. So, dalam topik ini, cikgu akan tunjukkan bagaimanakah ketiga-tiga subtopik yang kita pelajari ini dikaitkan ataupun disimpulkan dalam dipanggil saling kaitan antara peranan. Mari kita lihat apa yang telah cikgu sediakan. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang anda lihat di kaca TV anda adalah bagaimana setiap satu subtopik ini dapat dikaitkan di antara satu sama lain. Sebagai contoh, sebagai pengeluar dan majikan, kalau anda masih ingat, telah cikgu ajar peranan kerajaan adalah untuk mengeluarkan barang awam dan sosial. Tetapi, bagaimanakah ia dikaitkan dengan objektif makroekonomi negara? Di mana sebab utama barang awam seperti jalan raya, hospital dan sekolah diperkenalkan adalah untuk menjaga kebajikan masyarakat. Dapatkah anda lihat bagaimana pengeluar dapat dikaitkan dengan objektif makroekonomi negara? Dan bagaimana pula objektif ini dikawal selia pengeluar atau eksternaliti negatif, di mana dalam proses pengeluaran barang-barang ini kemungkinan besar berlaku eksternaliti negatif. Maka apa yang dibuat oleh kerajaan, peraturan dan undang-undang bagi barang yang dikeluarkan oleh pihak swasta, maka sudah pasti cikgu harap anda dapat kaitkan di antara ketiga-tiga peranan ini dalam satu contoh yang paling mudah telah cikgu berikan. Saling kaitan yang kedua pula yang boleh cikgu berikan, sebagai pengeluar dan majikan, salah satu peranan kerajaan adalah sebagai majikan, di mana memberikan peluang pekerjaan. Telah pun cikgu huraikan dalam subtopik yang pertama, di mana banyak peluang pekerjaan turut disediakan yang dipanggil sektor awam. Maka, salah satu objektif yang boleh dikaitkan sebagai pengeluar dan majikan adalah mencapai objektif, iaitu mencapai guna tenaga penuh, di mana ia dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran.
Yang kedua pula, objektif yang berkaitan dengan makroekonomi adalah menyediakan kemudahan infrastruktur. Maka di sini dapatlah kita kaitkan bagaimana faktor pertama dan faktor kedua saling kaitan. Berbeza pula dalam objektif yang seterusnya, iaitu kemasukan pelaburan asing merupakan objektif kerajaan kerana kemasukan pelaburan asing memberikan suntikan dana dalam negara, iaitu membawa kebajikan masyarakat dari aspek pembangunan ekonomi. Tetapi galakan yang diberikan pelaburan asing ataupun banjiran daripada syarikat-syarikat swasta ataupun syarikat-syarikat antarabangsa sudah pasti mungkin mereka boleh mengeksploitasi pengguna. Maka dalam langkah ketiga, iaitu mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif, kerajaan sentiasa membuat pemantauan dan peraturan bagi mengelakkan penindasan terhadap syarikat tempatan. Maka di sini dapatlah dilihat bagaimana objektif kedua, peranan kedua dapat dikaitkan dengan peranan ketiga. Dan yang terakhir, objektif yang boleh cikgu kaitkan di sini salah satunya adalah imbangan pembayaran positif. Yang kalau anda masih ingat, bermaksud ekspor melebihi daripada import. Di sini, untuk mencapai objektif ini, kerajaan perlu memastikan barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam negara perlulah mencapai standard yang dipraktikan ataupun setanding dengan luar negara. Kalau anda masih ingat, SIRIM di antara contoh yang telah cikgu berikan dalam aspek ini. Maka, imbangan pembayaran positif mungkin akan berlaku akibat daripada pengeksportan. Tetapi, dalam mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif, kerajaan memperkenalkan cukai. Di antara contoh, cukai tidak langsung dalam mengimbangi imbangan pembayaran di mana bagi mengelakkan import melebihi daripada ekspor. Maka dengan contoh yang diberikan ini, sudah pasti pelajar-pelajar boleh kaitkan di antara peranan pertama, peranan kedua dan peranan ketiga. Inilah yang dipanggil saling kaitan antara peranan. Pelajar-pelajar sekalian, begitulah konsep teori yang boleh dikaitkan di antara ketiga-tiga peranan yang telah pun kita pelajari dalam episod pertama, kedua dan ketiga. Bagi memberikan pemahaman yang lebih mendalam, cikgu ingin memberikan contoh bagi membolehkan anda faham lebih bagaimanakah peranan ini berlaku. Mari kita lihat slide seterusnya. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang dilihat di kaca TV anda adalah grafik yang dapat memberikan keserasian di antara peranan-peranan tersebut. Sebagai contoh, kerajaan bercadang untuk membina jalan raya. Membina jalan raya merupakan salah satu langkah untuk menjaga kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Maka, dalam proses membina jalan raya, pelbagai peraturan dikenakan dalam membina jalan raya supaya tiada kesan sampingan pada masyarakat berlaku dalam proses mencapai objektif makroekonomi. Grafik kedua pula, katakan kerajaan ingin memberikan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Maka, salah satu langkah yang dapat dicapai hasil daripada peluang pekerjaan, ia dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran. Sebagai contoh, projek-projek raksasa dilaksanakan. Dalam proses membina ataupun menjalankan pelbagai projek, sudah pasti aspek eksternaliti negatif perlu dijaga, di mana keselamatan pekerja. Di sini dapatlah dikaitkan di antara peranan-peranan tersebut. Kesimpulannya, kerajaan bukan saja berperanan dalam membawa kemakmuran pada ekonomi, malah kebajikan masyarakat turut sama perlu dipertimbangkan. Ini bagi memberi keseimbangan dalam pembangunan dalam negara. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada huraian itu tadi, maka berakhirlah subtopik yang pertama, iaitu peranan kerajaan dalam negara. Cikgu sangat berharap segala huraian yang telah cikgu tunjukkan dalam 4 episod ini dapat memberikan matlamat ataupun ilmu yang sangat menjelas untuk konsep pertama itu tadi. Maka cikgu mengakhiri episod ini dengan satu soalan. Soalan: dalam memainkan peranan sebagai pengeluar dalam sesebuah negara, kerajaan turut mengawal selia dari segi A. Peraturan dan undang-undang. B. Mengawal aliran wang keluar dalam negara. C. Mewujudkan peluang pekerjaan. Dan D. Pembangkit ekonomi.
pelajar-pelajar sekalian, kehendak soalan ini adalah berkaitan dengan peranan ketiga, iaitu peranan sebagai pengeluar. Dalam sesebuah negara, bukan sahaja kerajaan perlu mengawal selia dari aspek ekonomi dan pada masa sama-sama berkaitan dengan eksternaliti negatif. Itu yang telah cikgu ajar dalam salin kaitan. Mari kita lihat apakah jawapan untuk soalan ini. Berdasarkan kepada soalan tersebut, maka kerajaan turut mengawal selia dari segi peraturan dan undang-undang kerana mengawal aliran wang, mewujudkan peluang pekerjaan dan pemangkin ekonomi merujuk kepada objektif ekonomi yang tak ada kaitan dalam kerajaan ataupun mengawal selia dari aspek peraturan dan undang-undang. Maka di sini jawapannya adalah A, iaitu peraturan dan undang-undang. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan untuk episod yang keempat. Cikgu sangat berharap ilmu yang telah cikgu tunjukkan ataupun dengan carta-carta dan juga kelok yang telah cikgu tunjukkan memberikan pemahaman yang baik untuk memahami konsep ekonomi dalam tingkatan 5. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi.